Hai para pelajar tingkatan 3, selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak tengok topik trigonometri tingkatan 3, bab 5. Kita nak tengok bagaimana nak buat uji minda 5.1D. Okey, muka surat 117. So, sebelum cikgu mulakan penerangan ni, okey, sila subscribe channel cikgu Saintis Matematik untuk video-video akan datang. Jadi mari kita mula belajar ya. Okey. Okey, dalam buku teks muka surat 117 kamu boleh lihat latihan uji minda 5.1D ini. Sebelum cikgu mulakan latihan ni, mari kita melihat kepada di sini dia ada bagi trirangkap Pythagoras. Okey. So, sebelum kita mulakan, kamu kena faham benda ni dulu. Benda ni kita kena fahamkan dulu. Apa tu teorem Pythagoras yang kamu telah belajar tingkatan 1 dulu. Okey, teorem Pythagoras ialah satu teorem yang menyatakan bahawa sebuah segitiga yang bersudut tegak. Yang penting ya, segitiga yang bersudut tegak, dia ada satu rule-nya. Okey, apa rule tersebut? Kita tengok ya. Kalau kita melihat kepada segitiga ini, kita boleh perhatikan bahawa garisan ini ialah garisan yang paling panjang. Nampak tak? Garisan yang cikgu warnakan dengan pen merah ni merupakan garisan yang paling panjang. Maksudnya, kalau kita nak tengok garisan yang paling panjang, yang ni. Jadi, kalau kamu nak cari yang panjang, kamu akan tambah. Itu cikgu namakan dia A, B, C. Sentiasa ingat C ialah hypotenuse. C ialah hypotenuse. Hypotenuse ialah garisan yang paling panjang dalam segitiga. Kena ingat ya. Okey, kalau nak cari paling panjang, kita kena tambahkan yang dua. Sentiasa ingat, garisan yang paling panjang ialah hypotenuse. Kalau dia cakap Pythagoras, kamu ingatlah perkataan hypotenuse. Cukup. Kalau kamu nak cari hypotenuse, mesti tambah. Macam mana nak tambah? A tambah B. Sama dengan C. Kita akan letak kuasa 2 dekat atas dia. Inilah teorem Pythagoras ya. Lihat betul-betul. Kalau dia suruh cari hypotenuse, kita akan tambah 2 lagi yang pendek. 2 garisan pendek, kita akan tambah untuk cari yang panjang. Letakkan kuasa 2, cukup. Jadi, kita lihat satu contoh. Sini cikgu letak 3, sini cikgu letak 4. Sini cikgu letak X. Cikgu tanya, cari nilai X. Kalau nak cari nilai X, cikgu dah kata garisan yang paling panjang yang ni. Kalau paling panjang, kita namakan dia sebagai hypotenuse. Kalau nak cari hypotenuse, tambah. Sebab kita nak cari yang panjang, kita akan tambahkan 2 yang pendek. Jadi, A ialah 3, B ialah 4. Seperti yang cikgu kata, kamu kena letak kuasa 2. Sama dengan X kuasa 2. Jadi, kita tekan dalam kalkulator. Okey. 9 tambah 16 sama dengan X kuasa 2. 9 tambah 16 sama dengan 25. 25 sama dengan X kuasa 2. Kalau kita nak cari nilai X, kuasa 2, bawa ke sana jadi punca kuasa. Maka X sama dengan 5. Inilah teorem Pythagoras. Jadi kita tengok situasi yang berbeza sedikit di mana cikgu lukis satu lagi segitiga. 8. Dan cikgu letak 10 di sini. Dalam soalan ni kalau kita tengok, garisan yang paling panjang yang ni. Yang paling panjang yang ni. Dan itu kita namakan sebagai hypotenuse.
Jika saya tanya hipotenus, kamu kena tambah. Kamu akan gunakan rule ini. Kalau cikgu tanya yang paling pendek ataupun salah satu dari paling pendek, kita kena tolak. Jadi, sama 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kita nak cari yang ni. Okey, sama dengan X kuasa 2. Okey, jadi macam tadi, 100 tolak 64 sama dengan X kuasa 2. 36 sama dengan X kuasa 2. X sama dengan punca kuasa 36 dan X sama dengan 6. Jadi, kita nak permudahkannya, kita boleh tulis macam ni terus. Okey, kalau nak cari nilai X, terus letak. Ni punca kuasa. Kalau kamu susah nak namakannya sebagai punca kuasa, kamu boleh ingat ni sebagai rumah. Okey, kalau nak cari X, tolak 2 ni. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Senang. Tekan dalam kalkulator sekaligus, kamu akan dapat 6. Okey, sama untuk soalan tadi. Okey, kalau nak cari terus nilai X, terus letak. Benda yang sama. Kalau nak cari yang paling panjang, tambah 2 yang pendek. So, terus letak rumah. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Terus dapatkan jawapan melalui kalkulator. So, ini merupakan teorem Pythagoras. Okey. Jadi, ingatlah murid-murid, sebelum kita boleh buat soalan dalam trigonometri ini. Kamu kena ingat yang ni supaya kamu boleh buat trigonometri. Jadi, cikgu pulang kepada soalan dalam buku teks kamu. Sebelum kita nak masuk kepada soalan, kita tengok dia bagi satu jadual ni. Kenapa dia bagi? Okey, kita boleh dapatkan bahawa apabila nombor 1, nampak? 3, 4, 5 kombinasi dia. Maksudnya, segitiga yang mempunyai dua nombor pendek, segitiga bersudut tunggal yang mempunyai 3 dan 4, yang lagi satu mesti dapat 5. Tu maksudnya. Okey. Kalau sini ada 5, sini ada 12, mesti sini 13. So, kamu kena hafal kombinasi ni. Kalau 3 dengan 4, mesti 5. Kalau 5 dengan 12, mesti 13. Kalau 6 dengan 8, mesti 10. So, sekurang-kurangnya kamu cubalah hafal sampai yang ni. Okey, yang lain kalau nak kira pun boleh. Yang ni senang nak hafal. Okey, tolonglah murid-murid hafal supaya senang untuk jawab soalan ni nanti. Okey, jadi kita mulakan dengan soalan uji mindah 5.1D nombor 1A ya. Okey. Dia nak kamu gunakan kamu hitung nilai sin, cos dan tan. Okey, sebelum kita buat, cikgu terangkan juga okey, apa tu sin, apa tu cos dan apa tu tan Okey. Sama juga apa-apa segitiga yang bersudut tegak, kita boleh gunakan rule teorem Pythagoras dengan trigonometri. Dalam trigonometri kita ada sin, tan, cos. Okey, sebelum kita pergi kepada tiga benda ni, cikgu nak ajar kamu 3 benda dalam segitiga ni. Okey, yang paling panjang cikgu dah kata tadi ialah hypotenuse. Dua yang paling pendek ni kita boleh namakan sebagai satu bertentangan dan yang kedua bersebelahan. Bergantung kepada sudut yang kita nak cari. Okey. Sekarang dalam soalan ni katakan cikgu nak cari sudut ini. Okey, cikgu nak tandakan sudut ini dengan theta. Okey, dalam soalan ni theta ni janganlah kamu terperanjat tengok simbol theta ni. Theta ni sebenarnya unknown. Okey. Anu nilai yang diketahui. Boleh letak x dan atau apa-apa huruf So sini kita letakkan theta. Okey, kalau nak cari theta, di mana sudut ditandakan, di situlah kamu gunakan pen kamu terus buat satu garisan yang panjang. Okey, to the opposite side. Okey, ke arah sisi yang bertentangan. So yang bertentangan tu kita namakan sebagai tentang.
Jadi automatiknya yang satu lagi dia akan jadi sebelahan. Okey, dapat tak? Yang sebelahan dengan tentangan ni dia akan berubah mengikut soalan. So jangan risaulah. Apabila kamu dah kenal pasti apa sudut yang kamu nak cari, terus buat satu garis, cari tentangan dulu. Sebelahan akan keluar secara automatik. Jadi, seterusnya 3 rule. Okey, kamu kena hafal. Senang saja, tak ada masalah. Untuk sin dengan cos, bawahnya akan ada hipotenus. Ingat, sin dengan cos ni kawan SK. Sekolah kebangsaan. Ingat SK. SK ni di bawah ada hipotenus. Ingat hipotenus. Kalau sin, dia tentangan. Cos, tengok huruf yang last sebelah, letak sebelahan. Okey. So yang ni tentangan per hipotenus. Okey, cos sebelahan per hipotenus. Okey. Jadi, untuk tan pula dia tentangan persebelahan. Tentangan sebelahan. Okey, 3 benda ni wajib dihafal. Okey, jangan ingat ni sebagai satu perkara yang susah. Okey, SK dia buat duduk yang kat bawah tu mestilah hipotenus. Okey, mesti bawahnya hipotenus. Kalau sin tentang cos sebelah. Tan automatik tentangan persebelahan. Okey, dapat tak? Sekarang kita masuk kepada soalan. Okey, jadi itu merupakan satu penerangan yang panjang tadi. Jadi kita mula dengan soalan. Okey, right. Kita tengok soalan nombor 1. Okey. Cari nilai theta. Apabila nampak theta, kamu kena buat satu garisan yang panjang macam ini. Dapat tak? Yang paling panjang ialah yang ni. So, kita akan tandakan dia H, hypotenuse. So, yang bertentangan ialah, ini ialah tentangan. So, secara automatiknya ini akan jadi sebelahan. Jadi, kalau kita nak cari nilai, okey, dia nak kamu hitungkan setiap satu. Hitungkan nilai sin, cos, tan bagi setiap berikut. So, untuk A. Untuk A, kalau nak cari sin, cikgu dah kata, kalau sin, tentangan per hipotenus. Dapat tak? Kalau nak cari sin theta, ialah tentangan per hipotenus. Jadi, tentangan ialah 15, hipotenus ialah 39. Kamu mesti simplify, permudahkan jawapan ni. Tekan dalam kalkulator pun boleh. Kalau dah mahir sifir, bolehlah buat senang. Okey. Okey, atas dengan bawah boleh dibagi dengan 3. So, untuk cos pula, cos theta. Okey, sebelahan per hipotenus. Okey, SK tadi cikgu dah kata untuk SK sin dan cos bawahnya hipotenus. Jadi sebelahan ialah 36. So letak atas 36 dan bawah 39. Sekali lagi dua-dua ada dalam sifir 2. Okey. Untuk tan pula. Okey. Tentangan persebelahan. Tentangan ialah 15. Sebelahan ialah 36. Sekali lagi, mesti dipermudahkan. Okey, itu jawapan untuk soalan nombor 1A. Sekarang kita akan tengok pula jawapan untuk soalan nombor 1B. Okey, untuk 1B, mari kita sama-sama tengok. So, langkah pertama, seperti yang cikgu katakan tadi, cari theta, dari theta buat satu garisan yang panjang. Okey, garisan itu menunjukkan 24. Maksudnya 24 ialah tentangan. Yang paling panjang ialah 25. Jadi itu ialah hipotenus dan tinggal tu ialah sebelahan. So sama seperti tadi, kita nak cari sin theta.
Sin theta ialah tentangan per hipotenus. So, di sini tentangan ialah 24 dan hipotenus ialah 25. Kalau tak boleh dipermudahkan, biarkan saja. Okey? Right. Seterusnya, kita nak buat cos pula. Cos theta. Untuk cos theta, sebelahan per hipotenus. Okey, tengok sebelahan 7. Hipotenus 25. Okey, tak boleh dipermudahkan, biarkan. Yang seterusnya tan theta, ini soalan B tadi. Okey, tan theta sama dengan tentangan 24. Okey, sebelum tu tulis formula, jangan lupa. Tentangan per sebelahan. Okey, tentangan ialah 24. Okey, tentangan 24 dan sebelahan ialah 7. Okey, biarkan dalam pecahan macam ni. Okey, dapat tak? So, kita tengok satu lagi soalan C pula. Okey, soalan C. Okey, mari kita tengok sama-sama soalan C. Tu soalan C. Okey, sama macam tadi. Okey, tandakan dulu dari theta satu garisan yang panjang. Menunjukkan itu ialah tentangan, ini ialah hipotenus dan ini ialah sebelahan. So, sama seperti tadi. Kita nak tulis sin dulu. Sin theta sama dengan tentangan per hipotenus. So, tentangan di sini ialah 15. Hipotenus di sini ialah 17. Okey, kalau tak boleh dipermudahkan, biarkan. Okey, untuk cos theta pula. Cikgu dah kata tadi, untuk SK dua-duanya bawah ada hipotenus. Untuk S kita ada T dan untuk cos kita ada sebelahan. Okey. Dapat untuk cos theta kita akan gunakan sebelahan per hipotenus. Sebelahan di sini ialah 8. Hipotenus ialah 17. Tak boleh dipermudahkan, biarkan. Okey. Seterusnya tan theta, tentangan per sebelahan. Okey, tentangan ialah 15. Sebelahan ialah 8. So, kita ada lagi beberapa soalan ke bawah. Kita ada soalan D. Okey, soalan D di mana kita kena cari nilai dia. Okey, mari kita tengok sama-sama soalan D ya. Okey, soalan D pula. Okey. Tu soalan D. Okey, seperti tadi, buat satu garisan yang panjang. Lepas tu, dia nak apa? Dia nak sin. Okey, so tentukan dulu yang garis ialah tentangan, yang panjang ialah hipotenus, yang satu lagi ialah sebelahan. First, sebelum kita nak buat, dalam soalan ni dia nak kamu cari sin, cos dan tan. Maksudnya, setiap satu nilai kamu kena tahu. Dapat tak? Setiap satu nilai kamu kena tahu. Okey? Jadi maksudnya kita kena cari S dia. Okey. So, untuk soalan ni kita akan menggunakan teorem Pythagoras yang cikgu terangkan tadi. Okey? Dalam Pythagoras, cikgu dah katakan tadi, kalau yang panjang diberi, mesti tolak. Kalau panjang dia suruh cari, kamu kena tambah. Okey? Ingat balik, kalau hipotenus kamu nak cari, kamu kena tambah. Okey, kalau kamu nak cari hipotenus, kamu kena tambah. Kalau dia dah bagi hipotenus, kamu kena tolak. Jadi dalam soalan ni hipotenus dah ada, maksudnya tolak. Okey, kita nak cari S ya. Kita nak cari sebelahan. Okey, apa kita buat? Macam tadi, buat rumah. Dalam rumah yang besar dulu depan, 26 kuasa 2 hipotenus. Dan seterusnya 10 kuasa 2. Okey. So, jadi jawapan lepas ditekan dalam kalkulator, kita akan dapat 24 mm. Okey, so boleh tulis di sini 24 mm dan bolehlah kita cari jawapan. Mari kita cari jawapan. Kita nak cari nilai sin.
sin theta sama dengan tentangan per hipotenus. Okey, tentangan di sini ialah 10. Hipotenus ialah 26. Okey, kita dah permudahkan. Seterusnya, cos theta sama dengan sebelahan. Sebab ni cikgu suruh kamu cari ya. Okey, cos sama dengan sebelahan per hipotenus. Sorry. Okey. Jadi, untuk sebelahan nilainya ialah 24 dan bawah ialah 26. Okey, jangan lupa permudahkan jawapan nanti tak dapat markah penuh. Okey, dan yang last one ialah tan theta. Tan ialah tentangan. Okey, tulis dulu formula. Okey, kalau dah mahir tu tak payah tulis. Okey, tentangan per sebelahan. Tentangan ialah 10. Sebelahan ialah 24. Lepas permudahkan 5/12. Okey, begitulah. So, kita tengok lagi satu soalan Okey, soalan C. Okey, dalam soalan ni pun dia suruh kamu cari sin, tan dan theta macam soalan tadi. Jadi, apabila kita tengok sini tak ada nilai. Okey, sini tak ada nilai. So, apa kita kena buat? Kita kena cari nilai tersebut. Jom kita cari nilai tersebut. Okey. Jadi macam mana kita nak cari? Okey, buat satu arrow yang panjang. Okey, arrow yang panjang menunjukkan tentangan. Jadi yang lagi satu akan jadi sebelahan, yang panjang akan jadi hipotenus. Dalam soalan ni dia suruh kamu cari hipotenus. Macam cikgu katakan tadi, kalau nak cari yang panjang kita kena tambah. So kalau kamu nak cari h, macam mana nak cari? Cikgu dah kata tambah, buat rumah. Okey, lepas tu tambahkan. 1/6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jawapannya ialah 3/4. So, H kita ialah 3/4. Jangan lupa tulis unit dia. Okey. Ini langkah pertama kamu. Kena tunjuk masa buat latihan. Dan sekarang kita akan cari sin theta. Okey, sin theta tentangan per hipotenus. Okey, tentangan ialah 3, hipotenus ialah 3/4. Seterusnya kita nak cari pula cos. Okey, cos theta sama dengan sebelahan per hipotenus. Okey, sebelahan ialah 1/6. Okey. Jadi tulislah 1/6 dan hipotenus ialah 3.4. Dan yang last one ialah tan theta. Okey, tan theta ialah tentangan per sebelahan. So tentangan per sebelahan nilainya ialah 3/1/6. Jadi begitulah jawapan untuk soalan-soalan tadi. Dan kita tengok lagi satu soalan, soalan F. Okey, soalan ni pun dia meminta kamu untuk cari. Okey, ini tadi soalan C. Soalan E. Dan kita nak cari pula nilai untuk soalan D pula. Okey, untuk soalan D sama juga, dia dah suruh kamu cari semua. Okey, so buat satu garisan yang panjang. Okey. Yang ini tentangan. Yang paling panjang tengok bertentangan dengan hipotenus. Ini yang paling panjang ialah hipotenus dan yang lagi satu akan jadi sebelahan. Okey, kalau hipotenus tak ada, kita tak boleh cari SK, sin dengan cos. So kita kena cari hipotenus. Cikgu dah kata tadi, kalau nak cari yang panjang, kita kena tambah. Jadi buat rumah sekali lagi, kamu nak cari H. Okey, so 0.8 kuasa 2 tambah 0.6 kuasa 2. Okey. Jadi jawapan kamu ialah 1 meter. Okey. 1 meter. Dah tulis. Okey. Jom kita cari pula nilai sin theta. Sin theta sama dengan tentangan per hipotenus.
Jadi tentangannya ialah 0.6 dan hipotenus ialah 1. Jadi nilainya ialah 0.6. Jadi untuk cos theta K sebelahan per hipotenus. Jadi sebelahan ialah 0.8 dan hipotenus ialah 1. Letak 1, jawapannya ialah 0.8 dan yang last one ialah tan theta. Okey, untuk tan theta kita akan menggunakan tentangan 0.6 dan sebelahan 0.8. Tulis formula, jangan lupa. Untuk permulaan ni, pastikan kamu tulis formula untuk mengelakkan sebarang bentuk kesalahan. Dan bagi yang kurang mahir dalam hal pemudakan pecahan, terus gunakan kalkulator, tak ada masalah. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita dah belajar uji minda 5.1D dan kita telah mengulang kaji pengetahuan lepas kamu dalam topik teorem Pythagoras, di mana yang tu paling penting untuk topik ini dan yang seterusnya. Okey, rule cosinus Okey, rule cosinus. Okey, ini benda-benda yang kita dah belajar tadi. Okey, mesti ingat Okey, pastikan kamu ingat semua ni supaya kamu boleh jawab soalan-soalan lain. Dan itu saja untuk hari ini. Untuk soalan nombor 2, uji minda 5.1D, kamu bolehlah klik link di bawah video ni. Okey, untuk soalan nombor 2, penerangan soalan nombor 2. Jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu, channel Saintis Matematik. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah kamu type di bawah. Cikgu boleh bantu kamu. Terima kasih.